Perikatan Nasional ni, mandat diberi oleh rakyat, kita sama-sama maklum. Dalam sistem negara kita, selalunya sekitar 4 tahun hingga 5 tahun. Itu mandat rakyat. Tetapi baru 22 bulan, mandat rakyat telah dirampas, telah direntak oleh golongan-golongan mereka ini. Pada pandangan doktor, pasal apa mereka ni? Adakah pasal ada golongan tertentu yang tamak haloba hendakkan kepada jawatan, ataupun dengan reform yang kita buat itu ada golongan-golongan tertentu yang terkena getah, ataupun adakah ini disebabkan oleh sentimen permainan sebagaimana yang doktor sebut tadi ni, sentimen agama dan bangsa, yang akhirnya seolah-olah bukan sahaja mereka tetapi seolah-olah rakyat keseluruhannya telah seolah-olah menyesal dengan mandat yang mereka berikan kepada Pakatan Harapan pada 22 bulan yang lepas. Pada pandangan doktor, sebab apa mereka ni merampas mandat rakyat tu, dan mereka merampas baton yang rakyat beri kepada kita untuk memerintah, tiba-tiba baru 22 bulan mereka rampas. Pada pandangan doktor, pasal apa? Ya, bila kita pergi lebih mendalam kepada soalan kenapa dia akan terus melahirkan dalam diri kita satu rasa gerun. Gerun kepada ada orang boleh buat kerja macam ni. Itu satu. Berasa gerun, kita bertanya, di mana akhirnya demokrasi dalam negara kita ini nak pergi teruk kat mana? Dan gerun kita rasa lebih teruk daripada itu. Kegerunannya berlaku apabila bagaimana kerajaan Perikatan Nasional hari ini terbina, terasas, terbentuk bukan atas kejelasan reform, bukan atas kejelasan nak bawa negara ini ke depan, tapi lebih kepada perhimpunan kelompok-kelompok yang ada kepentingan-kepentingan tertentu dan kekelompokan sama-sama pakat berhimpun, dan kita dapat tengok awal-awal saja mereka pegang kuasa, mereka terus pakat bedak-bedak mereka punya ghanimah mereka. Pakat bedak-bedak. Hang satu, aku satu. Hang satu, aku dua. Hang dapat ni, aku bagi hang ni. Dan ini lebih menggerunkan apabila kita mendengar kenyataan yang kita bimbang. Kalau itulah mereka naik kuasa, rupanya dalam audio Tan Sri Mahidin Yassin yang dikatakan suara mirip macam Tan Sri Mahidin Yassin dalam mesyuarat Pribumi Parti Prima Bersatu, dengan jelas mengatakan niat dan hasrat dia nak bentuk kerajaan ini. Apa dia? Kita pakat bagilah kat mereka JSC. Kita pakat bagilah kat mereka menteri. Apa punya kerajaan ni? Cuba siapa yang dengar live ni, cuba mereka tanya balik. Apa punya kerajaan yang terbentuk atas dari awal lagi? Ya, dan ini berlaku sebelum mereka membentuk kerajaan. Makna intention ataupun niat, ya, intent. Kita punya intent jelas kita sebut selama kita duduk di pesada politik ni, intent kita jelas. Kita kalau kami menang kami nak buat ni. Kalau kami menang kami nak kurangkan beban rakyat. Kalau kami menang kami nak lawan rasuah. Kalau kami menang kami nak membawa ke muka pengadilan mereka-mereka yang terlibat rasuah. Kalau kami menang kami nak ini. Okey, orang boleh kritik, tak apa. Depa kata wah ini hanya sembang tapi tak boleh buat. Okey, tak apa. Ada kelemahan. Ya, 22 bulan kita nak buat. Mungkin tak dapat kita buat semua, tapi kita dah jelas intent kita. Baik, saya tanya. Intent Perikatan Nasional apa dia? Itulah jawapan intent dia. Hanya nak bentuk kerajaan, pakat tak apalah dia kata, depa bising kita bentuklah, jadi panggil UMNO yang orang tolak tu, yang selama ini orang tolak kerana UMNO orang tolak bukan sebab dia parti Melayu. UMNO orang tolak bukan sebab dia ni Melayu, maka Cina tak suka UMNO, bukan. UMNO orang tolak kerana integriti dia sebagai pemerintah yang tidak telus, malah banyak terpalit dengan isu-isu korupsi, rasuah. Bukan sebab mereka anti Melayu. Cina sokong kita bukan sebab dia anti Melayu. Melayu sokong kita bukan sebab mereka pro Cina dan anti Melayu. Mereka hanya menyokong atas dasar yang kita bawa ini, iaitu kita melawan rasuah dan sebagainya. Maka bila ditanya soalan pasal apa jadi lagu tu, yang mereka tak sabar nak tunggu 5 tahun ni awalnya. Paling minimum pun 3 tahun kalau ikut perlembagaan. Ini tak dan minimum 3 tahun pun. Hampa dah rancang.
Ada ini satu teori orang kata, alah hampa duk sembang tebuk atap. Hampa tu pasal apa pula? Tun Mahathir pergi letak jawatan. Dia pergi tantu. Tapi kalau kita tengok dengan lebih mendalam, usaha perancangan untuk mengkhianati mandat ini bukan ketika Dr. Mahathir atau Tun Mahathir letak jawatan. Sebelum tu mereka dah rancang. Mereka dah rancang macam mana kononnya atas nama apa? DAP menguasai kerajaan. Kononnya atas nama apa? Islam tidak terbela. Itu kita dah dengar adalah seorang dari utara yang popular tu, dia lah bawa message ni kononnya, ya. Islam tidak terbela, kononnya Melayu terancam, orang Islam bukan Islam tidak hormat orang Islam. Semua ini kalau kita tengok, pasal apa mereka kata semasa Pakatan Harapan? Walhal masa Barisan Nasional berpuluh tahun berlunggu orang yang hina Islam. Berlunggu orang yang tak hormat. Berlunggu orang buat kenyataan. Tetapi kena ingat, dalam kes-kes yang ini, saya jelas menyatakan undang-undang tetap undang-undang. Kalau dia hina Islam, salah dari segi undang-undang, boleh melibatkan kebencian antara kaum, ada undang-undang dia. Ada undang-undang akta ni, ada undang. Dan saya dah ulang masa saya jadi menteri hari itu, bila orang tanya saya orang hina agama, kita buka talian. Malah talian kita buka untuk orang mengadu. Dan kita telah ambil tindakan untuk lapor kepada SP Suruhanjaya, SKMM. Kita ambil tindakan untuk lapor kepada polis contohnya. Maknanya tak boleh kata seorang dua yang hina Islam ini mewakili Pakatan Harapan. Itu satu salah. Dan tak mewakili pun DAP. Itu satu benda yang terlalu dangkal bagi siapa-siapa yang melihat bila ada orang hina Islam, dia kata, ini semua Pakatan Harapan sokonglah ni. Jadi benda-benda begini, malangnya Doktor, bila Perikatan Nasional, bila saya duk cari awak yang mereka nak rebut sangat ni, pasal apa? Tak bolehkah sabak sat tunggu sementara hampa berusaha untuk dapat balik mandat rakyat? Sebenarnya benda ini, dia tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Ya, maka it takes two to tango. Untuk menari mesti dua orang, nak menari tango seorang dia tak jadi. Maka di sinilah yang kita bila kita tengok kita jadi takut, bimbang. Inilah Melayu yang kita duk kata depa nak bela Melayu. Inilah Melayu yang merancang untuk khianat. Dan dia rancang untuk khianat tu sesama Melayu juga. PKR pun ada Melayu. Amanah pun ada Melayu. DAP pun ada Melayu. Kalau mereka bercakap bab Melayu. Seolah macam kita gerun bahawa mereka cop di day mereka, Melayu mereka saja boleh. Orang lain tak boleh. Islam dia cop kat day dia, Islam mereka saja boleh, orang lain tak boleh. Bagi saya, Dr. Mai, ini lebih bahaya daripada segalanya kerana mereka menggunakan wajah-wajah agama, menggunakan wajah-wajah kaum untuk mendapat satu habuan kuasa yang tidak demokratik dan menggunakan habuan kuasa itu bukan untuk bela Melayu, bukan untuk bela Islam yang mereka sebut-sebut tu, tapi lebih kepada bedak-bedak ghanimah sama mereka di atas nama kononnya ini adalah kerajaan Melayu yang terbesar. Jadi bagi saya, saya amat kesal ya, dengan apa yang berlaku. Nak jawab kenapa tu, itulah jawapan panjang saya. Itulah yang dalam kepala otak mereka ketika mereka memikirkan sejak awal. Ni bukan kata lepas Tun letak jawatan tu atas sebab inilah perancangan-perancangan inilah yang Tun tak mau sekongkol dengan mereka. Maka mereka pun buatlah benda-benda yang telah mengheret politik tanah air ini kepada satu standard politik yang cukup dangkal, cukup jijik, dan kita terpaksa hadapi benda itu. Bila kita nak perbetul balik keadaan, kita pula dituduh main politik, kita pula dituduh gila kuasa. Jadi panjang cerita ni pasal langkah-langkah yang telah mereka buat. Bagi saya adalah tidak menghormati mandat dan bagi saya adalah satu pengkhianatan kepada cita-cita rakyat Malaysia dan mandat yang diberikan untuk melihat negara ini maju ke hadapan.
Ingat Doktor, mesej yang jelas kepada rakyat ialah rakyat telah memberi mandat kepada Pakatan Harapan untuk melakukan perubahan. Dan itulah yang kita sambut dan itulah yang kita buat sepanjang 22 bulan. Tapi akhirnya kerana gelojoh mereka, kerana alasan tertentu mereka merampas kuasa, mereka ambil alih kerajaan dan bukan saja ambil alih kerajaan, bukan saja tidak ada manifesto tetapi membawa balik negara ke belakang, jauh ke belakang, jauh lebih teruk daripada UMNO itu. Walaupun dalam masa beberapa bulan, sebagaimana Dr. Dut sebut tadi ini, membedak ranimah-ranimah yang luar biasa kejahatannya, yang kita rasa rakyat mesti bangkit. Rakyat mesti sedar, bangkit dan sedar bahawa hasrat mereka untuk mengubah negara sekarang bukan sahaja tidak pada laluan itu, tetapi berpatah balik ke belakang dan jauh lebih teruk daripada zaman UMNO itu. Saya ingat zaman UMNO hari itu pun dia tak bagi ranimah sebegitu rupa. Tetapi sekarang ni hampir setiap orang dapat. Betul. So, Dan mungkin kabinet boleh, yang begitu besar. Kabinet sampai 70 orang lebih. Dalam keadaan kita negara melalui krisis contohnya. Itu satu bukti bahawa mereka hanya boleh bertahan apabila mereka yang menyokong ini diberi jawatan-jawatan, habuan-habuan yang tertentu. Kan? Dan saya lebih khawatir daripada itu yang terkini kita dengar, Datuk, iaitu tentang bagaimana dia mai balik zaman cerita masa dulu UMNO Barisan Nasional. Orang buat lapor polis, yang kena tu yang buat lapor polis. Yang kena lapor tu tak tahu siapa, tak ada siapa ambil tindakan, tapi yang melapor tu pula akan jadi ni dia jadi masalah, macam dia tembak orang yang melapor. Ya, shooting the messenger orang putih kata kan. So dalam kes SPRM baru-baru ni kita tahu beberapa sampai hari ni beberapa pemimpin armada dari Bersatu sampai hari ini dikatakan tak tahu di mana. Senyap 3 hari tak tahu cerita apa jadi kepada mereka. Malah kita baca juga satu statement dibuat oleh pembantu Yang Berhormat Syed Saddiq juga telah diintimidasi dengan begitu rupa, dibuat investigation ke atasnya dengan begitu rupa. Jadi apakah rakyat Malaysia nak balik pada zaman ni ke macam mana? Yang kita mai jauh-jauh daripada tahun 90-an hujung nak buat reform ya supaya jangan berlaku satu pencerobohan kepada satu hak seseorang untuk melapor, satu hak seseorang untuk membuat aduan-aduan. Yang kena ambil tindakan ialah orang yang dilaporkan itu, bukan orang yang melapor. Dan kita pernah ceramah Dr. Mae tentang macam mana orang yang buat laporan dia yang kena tangkap. Hari ini benda itu berlaku. Masya Allah, kita dah lalui jauh kerana nak mempertahankan ya justice, nak mempertahankan keadilan, nak mempertahankan orang yang rasuah. Kita nak suruh dibawa ke pengadilan, kita yang duk ajak ni pula yang jadi mangsa. Jadi saya tak tahu apa akan jadi, dan saya menjangkakan Datuk kalau tidak ada satu usaha untuk menyelamatkan keadaan hari ini, mungkin negara kita akan kembali balik kepada suasana yang kita selama ini berjuang untuk perbaiki keadaan dia mungkin dengan terusnya Perikatan Nasional dan demi mengekal kuasa, bukan demi Melayu, demi Islam dah, demi mengekal kuasa, maka akan banyak lagi yang akan menjadi mangsa. Mungkin kalau kita patah balik ke belakang sepanjang 22 bulan kita memerintah, saya melihat Datuk Seri Dr. Mujahid adalah di antara menteri yang sangat proaktif, yang melakukan banyak reform, pendekatan-pendekatan yang saya kira terkini, pendekatan yang sangat lunak kepada rakyat. Jadi kalau boleh Dr. imbau sedikit dalam masa 22 bulan itu, apakah perubahan yang paling besar yang Dr. lakukan kepada portfolio ataupun kementerian yang Dr. diberi mandat untuk jaganya? Silakan. Alhamdulillah, apabila setiap kami yang dilantik dan diberi amanah untuk jadi satu jatuh jawatan yang ada pengaruh untuk membuat perubahan, semua kami daripada amanah khususnya dan juga rakan-rakan dari PKR dan juga daripada DAP, kita memang dari awal bila kita dapat mandat, itulah prioriti kita, iaitu deliver ataupun membawa ya message perubahan. Jadi saya tak berhak bercakap bagi pihak kementerian lain
walaupun secara umumnya kita dapat lihat usaha Pakatan Harapan untuk melawan rasuah dengan kita menyediakan satu blueprint anti rasuah nasional 2030 yang telah menggariskan aspek-aspek pentadbiran, governance dan sebagainya. Yang kedua, kita lihat pengukuhan institusi demokrasi berparlimen dengan institusi parlimen itu lebih bebas ya untuk mereka menentukan perjalanannya. Kita juga secara umumnya telah melakukan reformasi dari sudut menteri-menteri tidak mempengaruhi dalam konteks apa saja tender-tender yang dimasuk tetapi diberi kepada profesional yang membuat penilaian-penilaiannya. So ini antara secara umum kita kena jujur menyatakan adalah satu usaha yang kita telah buat sejak kita diberi mandat. Adapun kembali pada setiap kementerian macam saya di bawah jabatan Perdana Menteri, so tentulah salah satu benda besar yang kita sebut yang ada kena mengena langsung dengan saya ialah apabila kita bercakap tentang tabung haji. Kerana itu sendiri direct atau langsung di bawah apa kita panggil tanggungjawab saya sebagai Menteri Agama. Dan Akta Tabung Haji telah menyebut bahawa semua ini duduk di bawah Menteri Agama yang akan menentukan dasar dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu menjadi prioriti utama saya. Ketika saya diberikan mandat amanah, maka kita meletakkan prioriti keutamaan tabung haji ini. Nombor satu, kita nak bebaskan dia daripada pengaruh politik. Maka kita telah melantik pengurusi dan dia punya board yang tak ada apa-apa kaitan dengan politik maupun kepartian. Dia bebas dan kita lantik di kalangan mereka yang profesional untuk mengendalikannya dengan satu hasrat dan niat bahawa tabung haji yang besar dengan dia punya nilai hampir 70 bilion dengan 9 juta pendeposit perlu kepada satu pengurusan yang bebas, lembaga pengarah yang bebas. Alhamdulillah kita telah lakukan reform awal itu. Yang kedua, kita telah membuat satu kita panggil penyiasatan bebas daripada syarikat profesional untuk mereka menilai sejauh manakah prestasi dan kedudukan kewangan tabung haji yang benar. Bukan yang dieksploitasi atau yang dimanipulasi. Maka di situ kita telah menemui yang kata masalah selama ini yang kita duk sebut pasal tabung haji ini ialah kita tahu bahawa balance antara aset dengan liability itu sudah lari di mana aset semakin berkurangan. Liability beban dia tu sangat tinggi menyebabkan jikalau dikira kerugian itu ketika saya ambil alih dalam kertas kita nak tahu rugi tak rugi, kita buat perbandingan defisit liability dengan aset, maka kita akan dapati sana hampir 4 bilion ya kita panggil kerugian. Dan bila dia masuk 2018 minta maaf kita ambil tu sampai hujung tu dah sampai 10 bilion. Bermakna bahaya kedudukan dia apabila aset jurang dia dengan liability sampai negatif 8 bilion, 10 bilion. Inilah kita reform, menstrukturkan semula. Kita membuat pengimbangan kepada akaun itu. Sebab kita nak selamatkan 9 juta pendeposit ni. Sebab kita nak selamatkan 70 bilion yang ada kat kita ni. Maka di situlah berlaku penstrukturan semula dengan kita mengadakan syarikat bertujuan khas ataupun special purpose vehicle yang dibuat di bawah kerajaan Kementerian Keuangan sebagai yang satu-satunya bertanggungjawab, bukan sebab dia Lim 1A, tapi sebab dia satu institusi yang boleh buat SPV dalam menyelamatkan tabung haji. Kita dah listkan hampir beberapa puluh aset dan juga saham yang kalau kita masih pegang, ia akan terus membebankan kewangan tabung haji. Maka itulah kita pindahkan aset-aset itu dengan nilainya hampir 9 bilion yang akhirnya kerajaan top up dengan membeli nilai itu atau dia menilai transfer itu dengan harga asal dia. Maka itu yang kita ada
ya satu peruntukan untuk selamatkan tabung haji ini dengan satu apa kita panggil peruntukan yang sangat besar daripada aset yang kita transferkan itu, dan dengan itu kita mengeluarkan sukuk dan membawa 800 juta untung hanya dengan sukuk itu, yang akhirnya kita pada 2018 apabila kita nak keluarkan kita panggil kita punya hibah pada 2019 dengan kewangan 2018, kita orang kata macam kat saya, orang kata paling rendah lah 1.25%, tapi sebenarnya yang rendah itu mereka lupa bahawa kita telah berjaya mengimbangi antara aset dengan liability. Sedangkan sebelum ini yang mereka duk bangga, 5% lah, 4% lah, kalau ikut undang-undang memang tak layak tabung haji keluarkan hibah ataupun dividen kerana waktu itu aset semakin turun dan liability semakin membengkak, dan dalam keadaan itu mengikut undang-undang dia tak boleh keluarkan dividen. Tapi kami kali ini walaupun orang marah saya 1.25 pada 2019 untuk 2018 punya akaun, tapi kita telah berjaya imbangi pada waktu itu dengan lebihan 1 bilion, 1.1 bilion daripada aset, dan maknanya kita bukan lagi defisit lah, kita dah surplus lah, dan alhamdulillah 2020 baru ni elok-elok lepas kita dia rampas ni, kita dah cantik susun, dah buat semua elok, maka kita dapat keluarkan hampir 3.2%, 25%. Itu dikira sangat-sangat baik, dan dia telah menterjemahkan sebenarnya keadaan keuangan tabung haji. Bagi saya, reform inilah yang kerana besar yang kita buat ini, maka kita diserang. Apa dia serang tabung haji? Jual aset kat China. Apa dia kata? Dia hibah paling rendah. Apa dia kata? Mujahid jual habis semua aset orang Islam. Walhal keputusan kita buat itu bukan mujahid. Keputusan itu kita buat mengikut pandangan-pandangan profesional yang kita tahu bukan ianya jual ataupun ianya hilang begitu. Dia ditransfer, dan di situ kita buat bahawa first right of refusal berada kepada tabung haji. Tapi yang mereka duk kira yang transfer tu, dia tak kira yang untung-untung yang lain ni. Jadi benda-benda gini mereka telah melihat usaha reform kita pada tabung haji yang menjadi bahan utama kita bila kita cakap tentang skandal-skandal dia, maka kita telah berjaya pulihkan itu tabung haji. Kemudian JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, juga duduk secara langsung di bawah Jabatan Perdana Menteri bagi Agama. Kita tahu banyak kes-kes yang melibatkan hadanah, yang melibatkan cerai, yang melibatkan banyak kes-kes keluarga ni, yang akhirnya wanita menjadi mangsa. Maka kita pun buatlah satu usaha mewujudkan mahkamah khusus tentang hadanah ini, supaya satu, cepat kes berlalu, yang kedua kita follow up dengan penguatkuasaan, dengan kita ada tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan suami-suami yang culas setelah mereka ceraikan isteri mereka dibawa ke diambil harta mereka dan sebagainya. Dan kita telah buat ini alhamdulillah, dan dia telah dilihat sebagai kejayaan besar kita. Dan jangan lupa akta guaman profession guaman syar'i, akta guaman syar'i ini antara yang kejayaan besar kita. Setelah 30 tahun mereka gagal membawa akta ini, kita telah meletakkan peguam-peguam syar'i kita sama taraf macam mana mereka ada tempat seperti Bar Council, maka kita ada guaman syar'i akta yang kita kata guide untuk mereka menubuhkan Bar Council yang untuk para peguam-peguam syar'i. Ini satu kejayaan yang orang cuba tutup dengan menyerang saya dengan liberal lah, LGBT, sedangkan ini adalah kejayaan besar kita. Kemudian dalam konteks kita kata JAKIM itu sendiri, kita perkasakan dengan usaha-usaha yang kita buat untuk meningkatkan kafah, dan kita tahu bagaimana mereka telah diberi dinaikkan allowance kafah walaupun tak banyak, tapi itu menandakan kerajaan Pakatan Harapan prihatin untuk memastikan semua ini berlaku, termasuklah
peruntukan tahfiz, peruntukan mahat sekolah agama 100 juta. Yang mana semua ini kita buat untuk nak memperkasakan sekolah-sekolah agama kita agar mereka ini dari segi keselamatan, safety, hygiene, dan lebih penting ialah majlis tahfiz negara ini kita nak buat satu bentuk macam apa kita panggil badan penilai yang akan memastikan kualiti tahfiz-tahfiz ini. Semua ini cita-cita kita yang cukup besar yang kita dah buat sebahagian besarnya, dan yang sudah tentu paling besar kejayaan kita ialah memperkenalkan dasar rahmatan lil alamin yang banyak diserang kiri kanan tanpa mereka melihat substance yang kita bawa itu diterima secara resmi oleh Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam, yang saya rasa Datuk Meh pun ada hadir juga dalam salah satu kita punya mesyuarat, telah diterima di Majlis Raja-Raja sebagai satu dasar baru kerajaan yang kita sebut 3 teras rahmatan, maqasid dan model Malaysia. Dan alhamdulillah Kerajaan Negeri Kedah dah terima itu sebagai panduan asas mereka untuk pentadbiran Islam negeri Kedah waktu kita merintah. Alhamdulillah semua tu kita dah buat dengan mengikut prosedur-prosedur pentadbiran, dengan memastikan semua agensi di bawah saya follow dasar baru ini. Tapi malangnya sebenarnya tahun 2020 Datuk Meh sudah ada peruntukan 10 juta dalam bajet untuk kita turun ke bawah menerangkan pada orang ramai di peringkat akar umbi. Tapi malangnya kita dirampas di tengah jalan. Saya tak tahu menteri hari ini apa dia buat dengan semua yang telah kita bina itu. Memang saya rasa kita cuba bawalah reform. Walaupun saya tahu ada di kalangan mereka yang bagi yang menganggap saya belum cukup berjaya, ada yang pula menganggap saya nak bawa pentadbiran agama ni untuk jadi liberal dan sebagainya. Tapi saya terima itu sebagai kritikan ketika biasa. Yang penting saya ada vision. Yang penting saya ada satu usaha islah yang kita sebut tadi sesuai dengan semangat Pakatan Harapan. Dan sepatutnya pada bulan hujung Februari dan awal Mac tahun 2020 baru ini, sepatutnya Perdana Menteri akan luncurkan dasar ini sebagai dasar baru pentadbiran Islam secara resmi di peringkat Perdana Menteri. Tapi semua itu terhalanglah dengan apa yang berlaku. Saya anggap sebagai ujian bahawa cita-cita kita ini mungkin tersentak kejap, tapi kita tak boleh rasa lemah. Kita kena teruskan perjalanan kita ni. Dalam statement awal saya tadi, saya menyebut bahawa doktor adalah di antara menteri yang sangat proaktif. Dalam masa 22 bulan telah melakukan banyak reform-reform yang sebahagiannya yang doktor sebut tadi ni. Pada pandangan doktor lah, apakah halangan utama dalam usaha untuk melakukan reform tadi? Di mana halangan? Adakah halangannya di peringkat kerajaan ataupun adakah halangannya di peringkat pemahaman rakyat di bawah, ataupun apa pandangan doktor sepanjang 22 bulan tu? Halangan utama ke arah melakukan reform tadi. Ya. Masalah utama kita Datuk Meh ialah bila kita jadi kerajaan, kita tak nak meneruskan apa yang ada. Sebab apa yang ada itulah yang jadi rosak. Jadi yang kita letak dalam dasar kita ialah yang mana dah ada elok kita terus lah. Kita taklah kata asal dulu semua tak elok. Tak, dalam konteks pentadbiran, dalam konteks polisi, yang mana elok kita kekalkan. Cuma dalam konteks gagasan ya, yang lebih besar itu, maka kita terpaksa lahirkan satu gagasan yang kita namakan sebagai rahmatan lil alamin. Sudah tentulah saya tak pelik bagi mereka yang mungkin mendengar perkara-perkara tersebut mempunyai berbagai persepsi dan perspektif. Kita tahu macam dulu bila dibawa wasatiyah contohnya, dan sebelumnya dibawa hadari contohnya, dan sebelumnya dibawa dasar penerapan nilai-nilai Islam. Memang akan ada debate. Itu pasti sebab dia dasar. Dia bukan benda yang tak boleh debate. Kalau debate dosa masuk neraka. Dia tak di lagu tu. Sebab ini dasar pentadbiran. Dasar pentadbiran ini banyak kelemahan. Dasar pentadbiran ini
adalah orang kata loopholes yang orang boleh jadi bahan, sama ada bahan politik, bahan perdebatan, bahan akademik untuk mereka cakap. Tapi sekurang-kurangnya ada bahan lah. Ada bahan untuk mereka berbahas, sama ada pro ataupun secara objektif ataupun secara tak setuju, adalah maknanya. So saya menerima itu sebagai halangan yang normal apabila benda ini. Tapi dengan syarat, bagi pihak kita yang bawa dan perkenalkan dasar ini, kita clear apa yang kita nak. Kita clear dah bahawa ini adalah dasar yang baik untuk negara kerana kita melihat isu-isu perkauman, isu-isu hubungan antara kaum kita nak jadi lebih baik. Kita tahu dalam konteks pentadbiran Islam, ramai yang orang kritik kelemahan-kelemahan dia. Kita terima itu dan so tentu apa dasar yang nak pandu ni semua. Maka itulah dasarnya maqasid syariah. Alhamdulillah baru ni yang di-Pertuan Agong pun dalam dia punya ucapan di pembukaan parlimen sidang baru ini, dia ada sebut mengekalkan maqasid. Maqasid tu kita dah fasak lah. Kita dah fasak, kita dah ada jabatan maqasid di JAKIM tu. Kita dah ada maqasid dalam konteks kita buat seminar-seminar macam mana maqasid itu boleh jadi satu cara budaya berfikir yang tak lari daripada syariat Islam kita dan sebagainya. Orang kritik lah maqasid ini liberal lah, maqasid ini hanya bagi alasan, itu orang boleh katalah. Tapi dalam konteks maqasid yang kita tahu, yang kita faham ialah disiplinnya yang telah ditetapkan oleh para ulama kita, bukan disiplin ikut akal atau disiplin ikut hawa nafsu. Yang kedua paling penting dalam dasar yang kita cuba bawa ini ialah model Malaysia. Kita ulang beberapa kali bahawa kita ni bukan nak ambil model dari luar lalu kita kata ini Islam. Tak. Kita kena tengok secara realiti Malaysia punya konteks macam-macam. Kepelbagaian kaum, sistem demokrasi yang ada pada kita, kefahaman masyarakat dan juga adat resam yang kita terpakai selama ini dan sebagainya. Maka itulah kita cuba bawa idealism itu dalam konteks lokal dan dalam konteks keperluan rakyat Malaysia. Alhamdulillah, cantik model ni semua kita ada susun elok, kita ada buat. Sudah tentulah halangan pertama yang paling besar ialah golongan-golongan skeptikal di kalangan mereka yang sentiasa menjadikan orang kata bahan politik mereka. Contoh, bila jadi apa-apa yang tak nak kena-mengena dengan kita, dia berkata, ini pemandu mabuk zaman kita dulu. Pemandu mabuk ni zaman kita ada, zaman lalu lagi teruk. Zaman sebelum kita mai pun dah ada pemandu mabuk, bukan tak ada. Tapi dak yang jahatnya, bila ada apa-apa, ni berkat rahmatan lil alamin lah. Dia kek tentu. Lepas tu jadi sajat. Mai cerita sajat, ni berkat ni lah. Pasal mereka ni rahmatan lil. Jadi bagi saya, itu too much. Itu dah melampau. Kerana ambil satu insiden, lalu dia kaitkan dengan satu gagasan besar ini dengan menyatakan, tengok, inilah rahmatan lil. Yang kita sedih, kalau orang biasa cakap secara apa orang kata macam tu, kita fahamlah ni kadang-kadang yang cakap tu orang-orang yang ada ilmu, orang yang kuliah-kuliah agama, dia jadikan bahan ini rahmatan lil alamin. Tengoklah hari ini LGBT semakin berleluasa dan sebagainya. Dah lepas kita perintah hari ni dalam barisan, dalam perikatan, banyak juga aktiviti LGBT yang lebih teruk daripada itu. Tapi siapa tak kata apa. Jadi jahatnya mereka ini cuba nak tutup kebaikan yang kita bawa. Itu halangan besar saya. Dan kita tahu hari ini era post-truth, era pasca kebenaran ni. Makna isu dia bukan soal kita jawab dah, bukan kita tak jawab. Tapi isu dalam Facebook, dalam media sosial, dia bukan soal, dia panggil post-truth. Dia bukan soal kebenaran tu. Tapi dia jadikan itu bahan untuk mencipta yang tak betul itu jadi satu benda yang betul. So ini cabaran besar saya sepanjang 22 bulan. Maka kita bergelut nak explain kat orang. Kita bergelut, kita nak, mungkin orang rasa macam saya tak jawab. Tapi kerana teruknya kena serang, walaupun kita dah jawab, serupa yang kita tak jawab. Dan ini telah memberi impak yang besar kepada kita dalam membawa dasar ini, dan mungkin bagi setengah orang, termasuk ahli amanah sendiri, melihat ini kegagalan. Walhal ini bukan kegagalan, ini sebagai satu orang kata
serangan besar-besaran yang walaupun kita explain tetapi mereka tak dapat satu pencerahan. Itu satu. Yang kedua, saya rasa cabaran besar saya ialah bila gagasan ini dibawa, saya memahami bahawa akan ada cabaran untuk mengubah minda, mentality, set minda, budaya, khususnya di kalangan agensi-agensi di bawah saya. Sebab itu saya mengambil masa dalam tahun 2018 ketika saya memperkenalkan dasar ini, 2018 sampai hujung 2018, Mei sampai Disember, September, Oktober tu, saya ambil masa dalam 7-8 bulan untuk saya explain kepada semua agensi-agensi saya. Saya telah ambil masa untuk menerangkan kepada mereka. Ini yang kita nak buat. Ini maksud saya. Alhamdulillah, saya rasa sepanjang 2018 sampai hujungnya, kita naik masa tu Mei 2018 sampai Disember 2018, dasar ini dalam konteks agensi telah diterima. Mereka telah terima sebagai inilah dasar baru yang kita kena follow. Sebab itu 2019 saya ambil langkah one step further apabila bawa ke MKI. Apabila bawa ke MKI, kemudian pada bulan Mac 2019 bawa ke Majlis Raja-Raja. Dan apabila Agung yang di-Pertuan Agong waktu itu berucap, dia menyebut tentang dasar baru sebagai rahmatan lil alamin. Makna secara umumnya saya heran kenapa baru-baru ini ada seorang yang terkenal di utara sebelah Kedah tu lah. Kan bila orang tanya, dia kata zaman tu dia mula sokong, lepas tu dia tengok mereka ni menghina Islam. Wahai, masa itu kita dah jelaskan kepada dia apa dasar rahmatan lil alamin. Ini pasal nak pertahan nama baik Islam daripada orang menghina. Jadi dia tak boleh buat satu rumusan 2-3 kerat manusia yang hina, dia kata habis kita semua sokong penghinaan ini. Ini satu yang saya rasa sangat-sangat menyedihkan datang daripada orang yang macam tu. Tak apa. Dia kena bagi keadilan. Termasuk yang lain pun, kalau bukan dia pun. Kena bagi keadilan bahawa sepanjang 22 bulan, ini usaha kita nak bina supaya Islam itu terbela. Ya imam terbela dari sudut bantuan-bantuan kewangannya. Ya imam terbela dari sudut image Islam apa yang kita nak bawanya. Ya imam terbela dari sudut undang-undangnya. Siapa yang hina Islam ditangkap, dibawa kepada keadilan. Siapa yang contohnya bagi saya waktu itu isu Jawi, duk bising kat luar, oh ni Dong Zonjong ni jahat, dia tentang Jawi. Hang duk bising kat luar dia jahat, panggil dia mai. Alhamdulillah, Jabatan Perdana Menteri di bawah saya panggil dia mai. Saya cerita kat dia apa sebenarnya Jawi ni. Hampa tahu tak yang hampa cakap ni telah menimbulkan. Maknanya bila kita bertemu, bukan kita pergi serah tengkuk. Kita bertemu, kita explain pada mereka. Bagi saya itulah rahmatan lil alamin. Pada kita duk maki hamun, kita panggil dia. Dan Alhamdulillah mereka menerima kita punya teguran-teguran itu dalam usaha kita nak jaga. Jangan lupa hari itu, Mufti Perlis bergaduh sak dengan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Rahmat Islami. Saya mengambil inisiatif untuk panggil mereka. Mari duduk bincang. Macam mana saya isu pasal Zakir Naik dan sebagainya. Alhamdulillah dapat capai kata sepakat untuk mengurangkan tension yang pada waktu itu sudah menjadi satu isu agama. Maknanya, di mana yang kita tak bela agama? Adakah mengajak orang supaya duduk satu meja itu sebagai tak bela agama? Atau dia nak suruh kita pergi perang dengan semua orang kafir dalam negara ini, barulah dia kata, inilah menteri yang bela agama. Inilah Pakatan Harapan yang membela agama. Atau apa mereka nak? Jadi benda-benda gini, Doktor, sepanjang 22 bulan, cabaran-cabaran lah. Cabaran baik dari agensi sendiri, cabaran daripada post-truth yang bukan soal mereka tak percaya tentang rahmatan ini, tapi lebih kepada mereka nak jadikan sebagai bahan untuk memburukkan kita. Dan yang ketiga ialah tentu dalam kita membuat ini, kita berdepan dengan cabaran-cabaran kewangan juga dalam konteks kita juga berdepan sebab bila dia menjadi dasar negara, kita kena turun seluruh negara, kena explain pada orang program-program. Alhamdulillah itu yang bila kita pursue benda ini, kita usaha benda ini, akhirnya pada bajet 2020 diperuntukkan 10 juta untuk kita melebar luaskan fahaman dasar pentadbiran Islam yang baru ini. Bermakna kata bagi saya lah,
kalau benda-benda besar macam ini, saya memang daripada awal meyakini bukan mudah orang terima. Saya dah tahu pada awal akan berlaku berbagai, bagi saya lebih kepada cabaran lah. Dan kita telah laluinya, alhamdulillah, satu persatu. Dan negeri-negeri semua kita turun dah, alhamdulillah, kita dah explain dah. Apa ada majlis raja-raja dalam pre-council 2-3 kali dah explain kepada mereka, malah di peringkat semua raja-raja yang merupakan simbol kepada agama kita dan membela, kita kata institusi yang menjaga agama ini, semua negeri yang ada raja dan sultan, saya dah turun. Saya dah explain satu persatu. Jadi kalau orang masih kata zaman kita ini kita tak bela Islam, saya rasa itu satu kenyataan yang lebih politik daripada ianya satu kebenaran lah. Ya, hatta datang pada orang agama sendiri. Semua itu saya terima sebagai cabaran. Alhamdulillah, jiwa besar. Kita dah buat yang terbaik dan berlaku apa yang berlaku, kita tak akan kecewa. Kita akan meneruskan cita-cita ini sebab bagi saya rahmatan lil alamin ini bukan mujahid. Rahmatan lil alamin ini adalah satu gagasan besar yang Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gagasan besar yang disebut fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita tahu bahawa ini message Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatul muhda, akulah nabi yang membawa rahmat yang dihadiahkan kepada kamu semua. Dan kita tahu bahawa jirimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan kamu dipalingkan kerana mereka bukan di kalangan kamu, berlaku adillah kepada semua, kerana itu lebih hampir pada takwa. Alhamdulillah ini semua motivasi kita untuk meneruskan jalan yang panjang ini, insya-Allah. Okay, terima kasih Doktor. Kita telah sejam berada di live FB dan saya kira perbincangan kita tentang topik tajuk yang kita bincang pada hari ini iaitu bagaimana peranan amanah dan juga